Engkau menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Ya, bawa saya dari Kuala Lumpur kan? Ya, malam ni di Port Dickson pula, malam ni di KL. Datang baru sampai dari telefon cepat, dapat apa baru kenal. Masya Allah. Ini untuk apa pula? Oh, pakai mic pula. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama, kita ringkas ya tuan-tuan, sebab tuan-tuan pun sibuk kan, kita habis-habis awal sikit hari ni. Saya pun nak pergi jauh balik, patah balik ke PD pula. Baik, yang pertama, ada orang cakap, akak yang pandai tu kak, akak boleh ke depan sikit. Depan lagi. Anda mampu mengubahnya, ke depan sikit insya-Allah. InsyaAllah Perkim Zul Selatan tak marah kak. Ubah. Gitulah. InsyaAllah. Baik. Nak buat forum kat atas ni pun boleh. Yang berdiri tu jadi moderator. Okey. Tu dia hantar. Baik. Okey ya, tenang-tenang ya. Ni parah ni. Tenang. Yang anda faham tak faham sudah. Macam dah dengar ustaz, ini parah ni. Tenang. Baik, yang pertama, ada orang cakap bahawa majlis Maulidur Rasul ini adalah majlis yang tidak diperbuat oleh Nabi, yang tidak diperbuat oleh sahabat Nabi, yang tabi'in apa semua tak buat. Yang kita buat ni kenapa? Ni ada orang petikaikan, orang bertanya. Baik, kalau orang tanya pada kita, kenapa kita mengadakan majlis Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya sebagai tanda kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum dia ustaz? Hukumnya harus. Bukan wajib buat kat leha. Tak buat pun tak apa. Hukum dia harus. Buat, tak nak buat sudah. Habis tu kalau tak nak buat pagi ni ustaz, pasal minggu dekat kak, pergi pasal minggu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, hukumnya adalah harus. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada peringatan. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada sirah. Sirah tu apa makna ustaz? Asal daripada perkataan sara. Sara maknanya perjalanan. Isra wal Mi'raj, perjalanan. Sara, bila sebut sirah, kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam dia ada apa? Barzanji. Dalam dia ada apa? Ceramah Maulid. Dalam dia ada apa? Selawat. Dalam dia ada apa? Kenduri, makan. Jadi di mana yang kata salahnya? Mana salahnya? Kenduri bagi makan, Nabi suruh wa at'imut ta'am. Nabi suruh bagi makan. So, pun salah. Belajar sirah Nabi. Memang Nabi suruh belajar sirah Nabi. Keluarga Nabi, susur galur Nabi. Nabi suruh kita belajar Ahlul Bait Nabi. Yang ketiga, apa yang kita buat? Selawat ke atas Nabi. Memang Allah pun berselawat ke atas Nabi. Yang keempat, apa yang kita buat? Yang kita buat ialah kita baca marhaban, barzanji semua. Supaya kita kenal Nabi kita. Diberi peringatan dalam tazkirah.
Supaya kita kenal Nabi kita. Sebab tu dulu-dulu Maulid kita baca berzanji. Cuba tengok balik kat nak berzanji kita. Kalau kita baca berzanji tu dengan bacaan biasa tak sedap. Dia dengan berlagu tu sedap. Sebab tu orang tua-tua dulu kita berzanji dia pun berlagu. Kita ni kalau baca Quran biasa sedap, tapi kalau berlagu lagi sedap. Kalau baca Quran biasa sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sedap dah. Cuba berlagu sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lain sikit. Okey. Cuba kita bagi tidur anak kita. Tidur. Cuba bagi berlagu lagi. Tidurlah nak dah, tidur. Tidurlah cahaya mata bunda lenalah. Yang lena suami dia hantar. Anak tak lena-lena juga. Ni pun salah juga hantar. Jadi sebab itu dalam berzanji kita buat lagu macam-macam. Cuba Kak Leha sambung lagu ni. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatal Rahmani alhamdulillahi ladzi a'tani hadzal ghulama taibal ardani. Cuba sambung Kak Leha. Hazal Haiwa, Masya Allah. Ni mesti ku belah marhabah ni. Ku belah marhabah ni. Selamat berzanding pengantin baru. Macam mana dengar je Ustaz? Wallahualam. Lah duduklah menyandar kat dinding silai lo. Bukan orang sini lah, dinding Afrika ni tak ni. Salla alaikallah ya Adnani. Selawat, salam, sejahtera lah ke atas engkau wahai Nabi kami ya Adnani. Ya Adnani itu maksudnya apa? Adnan ini ialah daripada susur jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu berasal daripada Nun, Adnan, Bani Adnan. Turun sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampailah Bani Hashim, sampailah Quraisy, sampailah Nabi Muhammad. Keturunannya daripada bangsa Adnan, bangsa Adnan. Itu yang ditulis dalam kitab berzanji, kitab marhabah, semuanya ada. Kalau tak belajar kitab sirah, tak belajar kitab berzanji, macam mana kita nak kenal Nabi Muhammad? Sebab tu Kak Leha lepas ni kalau berzanji, tolonglah translate bahasa Melayu. Tidak tak faham. Macam adik-adik kita tadi kan, dia orang buat qasidah bahasa Arab yang di bawah kan, tak apa benda lah dia kata tuan. Kalau lah adik-adik tadi lepas ni dia orang translatekan qasidah tadi setengah bahasa Melayu, baru makcik boleh faham. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Tengok orang abang-abang Leman tak faham. Apa benda ya Hanana tu? Dia macam pisang tu dia. Pisang apa kebalanya Abang Leman oi. Ya Hanana tu tanda kegembiraan. Zu'arati nur muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Allah kami gembira. Ya Hanana kami gembira. Pasal apa? Dengan kelahiran zahirnya Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Naharakah baru faham. Sebab tu lepas ni kalau boleh yang mana buat berzanji, yang mana buat qasidah macam tadi, kita translatekan.
Kita translatekan macam kita lah, anta syamsun, anta badrun, entaulah matahari, engkaulah bulan. Jadi seronok tuan-tuan. Yang pertama, untuk apa kita buat majlis maulid? Untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memperingati Nabi Muhammad. Okey ustaz, istimewa benar ke makhluk maulid Nabi ni ustaz? Istimewa bagi orang yang sayang pada Nabi. Bagi orang yang tak kisah, lantak dia lah. Dia tak peduli tentang maulid ke apa benda ke. Kenapa istimewa sangat umur Nabi Muhammad ketika baginda dilahirkan? Sebab Allah pernah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Ini bukan benda kecil-kecil tuan-tuan. Allah bersumpah dengan matahari kat som. Tu matahari yang duk tembak kita. Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha. Maknanya matahari tu hebat. Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu wal asr. Allah sumpah dengan waktu subuh wal fajr. Allah bersumpah dengan bulan wal qamar. Allah bersumpah dengan bintang wan nazi'at. Allah bersumpah dengan malam wal lail. Allah bersumpah dengan wan nahar, demi siang. Yang Allah bersumpah matahari, langit, bulan, bintang, masa. Tetapi ada satu benda yang Allah pernah bersumpah melibatkan manusia. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran Allah bersumpah menggunakan manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad bukan main-main. Sebab itu daripada baginda lahir sampai baginda wafat, kita boleh ingat apa yang berlaku dalam sirah baginda. Baginda lahir 12 Rabiul Awal. Boleh ambil sebab Nabi dimuliakan umurnya oleh Allah. Boleh kita ingat. Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Boleh kita ingat. Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama. Boleh kita ingat. Nabi Muhammad dia dapat peristiwa hijrah, pindah ke Madinah. Boleh kita ingat. Nabi Muhammad berperang dalam perang yang pertama, nama dia Perang Badar Al-Kubra. Boleh kita ingat. Apa jua benda yang berkaitan dengan umur Nabi Muhammad, ingatlah. Kerana pada setiap perkara yang berlaku pada umur Nabi Muhammad adalah kemuliaan, adalah kebaikan. Sehingga Allah bersumpah menggunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umurnya. Jadi kalau ada orang kata tak ada apa-apa pun istimewa Nabi ni. Nabi ni dia jadi rapat dengan kita bila dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi, dia tak ada apa-apa. Bro, buat tenang bro. Mana boleh kau cakap macam tu? Itu engkau. Saya sebelum jadi penceramah ni, saya siapa? Duk main polis sentri. Orang Batu Kurau sebut main Acise. Main abang saya ni lah. Saya hari ni baru lama dah tak dengar tuan-tuan. Saya berbual dengan Datuk Seri tadi. Saya kata minta maaf Tok, saya dari Kuala Lumpur 6.30 pagi bertolak. Kemudian lepas ni nak ke Port Dickson pula. Saya kata besok Pulau Pinang pula. Datuk Seri jawab apa pada saya? Lalu ni lama sangat dah saya tak dengar perkataan lalu tuan. Lalu ni Kak Som bukannya lalu pergi tu Kak Som. Lalu ni bukan maknanya tu dia kuat lagi ni, kederat lagi ni, tu nama dia lalu. Kau lama dah tak dengar orang Batu Kurau, orang Lenggong, orang Petani sebut. Saya lama tak dengar tu. Lalu lagi ni. Lama tak dengar tu. Hari ni main bagian Datuk ni baru jumpa perkataan lalu lagi. Jadi hari ni tuan-tuan dapat lalu pun jadilah. Lalu lagi apa? Lalu apa? Makan. Itulah tuan-tuan. Yang tu selera pula. Lalu makan tu nama dia selera tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, apa jua perkara yang berkaitan dengan Rasulullah
tentang umur dia hebat, walaupun baginda itu dalam perut ibu dia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad tak pernah menyusahkan orang. Akak-akak dulu waktu melahirkan anak akak macam mana? Allah, doa Allah, enam juga anak. Allah. 2 tahun lepas tu Allah, doa Allah jadi pula. Pantang sentuh, asal sentuh jadi. Asal jadi je sentuh. Allah, Kak Leha, waktu Kak Leha mula-mula mengandung, orang putih panggil morning sickness. Jangan kata morning, evening, semuanya ada. Semua sickness belaka. Bau ni tak boleh duk buat satu bagian datuk dengar. Woi, kenapa som? Ngandung. Nampak tak? Teruk sungguh Tak boleh bau suami, tak boleh bau itu, tak boleh makan ini, teringin makan yang itu. Masa mak Nabi mengandungkan Nabi, mak Nabi tak rasa benda-benda tu. Mak Rasulullah tak rasa benda tu. Nabi tak pernah menyusahkan mak dia. Masya Allah. Akak-akak ingat balik waktu bersalin macam mana? Allah, satu hospital dengar. Satu hospital. Bukan hospital Ustaz, satu kampung. Macam mana kampung pula? Ambulans ambil, wih, satu kampung bangun. Siapa nak beranak tu? Tadi nampak tu. La ilaha illallah. Kita ni orang kampung, asal ambulans masuk kampung je, siapa nak beranak tu tuan? Duduk dalam hospital tu sekejap 2 cm, 4 cm, kejap 5 cm. Aduh, Masya Allah, nak bersalin. Kalau bersalin seorang-seorang tak apa. Katil belah sana ada orang, belah sana ada orang. Meriahnya. Aduh, Allah. Yang suami duduk di bawah, dia menyembang 4 bola lah. Yang isteri bersama nyawa tu, comengan. Nampak tak? Itu comengan. Kena hak sahabat belah lain pula. Lagi riuh lah. Mak Nabi Muhammad tak ada macam tu Kak Som. Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad daripada mula sampailah baginda wafat. Baginda tidak pernah menyusahkan orang. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, Ustaz, ya, adakah Nabi Muhammad datang dalam majlis Maulidur Rasul? Doa. Itu Dewan cakap. Dewan cakap kalau kita buat majlis maulid, kita bangun selawat, bangun. Nabi datang. Siapa cakap kat anak? Tak ada siapa cakap macam itu. Habis tu kenapa bangun? Kita bangun sebab kita menghormati selawat itu. Menghormati Nabi itu. Yelah, Nabi tak ada pun buat apa bangun? Tak bangun pun tak apa Kak Som, duduklah. Diminta kepada semua hadirin sila bangun untuk bacaan selawat. Dia buat bodoh, dia duduk entah. Kita tengok dia ni dengki betul dia ni. Jangan marah pada dia, hukum dia tak apa, dia duduk bukan berdosa. Tapi kita tak faham, kita marah dia. Bangunlah. Marah garang. Dia jawab balik, kalau aku ada kaki aku bangun. Oh, sudah tuan-tuan. Rupanya dua-dua belah kaki tak ada. Ya Allah. Nak bangun macam mana? Sebab tu dia bukannya wajib. Nak bangun. Tak bangun sudah. Bukan maknanya bila selawat mesti bangun. Sebab apa? Nabi Muhammad datang. Idaknya Kak Lehawi. Sebagai penghormatan pada Rasulullah. Selawat tu, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, bila dengar je Rasulullah, lain tuan-tuan. Mereka sayang Rasulullah, hormat lain-lain. Hebat. Ada ulama hadis, dia sakit, dia berbaring atas katil dia. Datang orang nak tanya hadis, nak dapatkan status hadis. Dia bangun, dia ambil wuduk, dia pakai baju cantik-cantik, dia pakai minyak wangi. Orang tanya kenapa? Dah kamu sakit, duduklah. Dah kamu sakit, tak payahlah bangun-bangun. Dia kata aku nak baca hadis Nabi, aku kena pakai cantik-cantik. Padahal Nabi tak ada pun.
Tapi kerana dia hormat pada Nabi, nak baca hadis, dia baca dengan keadaan bersih, berwuduk, berwangi-wangian. Macam kita lah hari ni. Kenapa ya abang hari ni pakai baju Melayu cantik bang? Hari raya lambat lagi bang. Hari ni kan hari Maulid Nabi. Abang nak pakailah cantik-cantik. Isteri tak percaya pula. Butang baju aku mana pak? Ini masalah dia. Yang pak tu asyik main mahjong tak habis-habis. Ini masalah. Yang suami nak pergi maulid, tuan-tuan. Allah. Yang kita pakai cantik-cantik hari ni kerana apa? Meraihkan Rasulullah. Bukan maknanya Nabi datang. Mana Nabi Muhammad? Tak nampak pula. Kak Som jangan buat gila Kak Som. Jadi itu kena faham sebagai satu bentuk penghormatan. Okey Ustaz, kalau kita kata kita buat maulid sebagai tanda kasih pada Nabi, Ustaz dengan sahabat Nabi mana yang paling kasih pada Nabi? Oh sahabat lah. Atau kalau sahabat pun tak buat, kenapa Ustaz buat? Dia orang tak ada berkumpul ramai-ramai ni, ya no tak ada ni Ustaz. Sebab mereka tengok Rasulullah. Mereka tengok Rasulullah. Mereka hidup dengan Rasulullah. Mereka bersalam dengan Rasulullah. Mereka makmum pada Rasulullah. Mereka berjuang bersama Rasulullah. Rasulullah pernah letakkan tangan Rasulullah atas bahunya. Rasulullah pernah letakkan tangan Rasulullah atas dada mereka. Rasulullah pernah berjalan dengan mereka. Rasulullah pernah berbaring dengan mereka. Rasulullah makan dengan mereka. Buat apa lagi dia buat macam ni? Buat apa lagi tuan-tuan? Mereka hidup dengan Nabi. Yang kita hari ini tengok Nabi tak pernah, bersalam dengan Nabi tak pernah, apa pun tak pernah. Kalaulah kita tak buat macam ni, apa jadi udah kita? Ini yang kita kena faham. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bila dia buang rambut, bila dia cukur rambut, agak-agak rambut Nabi tu biar ke atas tanah? Dah, sahabat-sahabat kutip rambut Nabi. Sahabat Nabi kutip rambut Nabi buat balik ke rumah. Lepas dia mati, anak dia dapat. Lepas anak dia mati, cucu dia dapat. Simpan rambut Nabi ni dalam botol di rumah. Dalam rumah mereka ada rambut Rasulullah. Nak buat apa lagi sambutan maulid? Rambut Nabi ada dalam rumah dia. Khalid Al-Walid ambil rambut Nabi, tiap-tiap kali nak pergi perang, simpan di kepala ni, letak dalam terban dia. Jom perang. Aku yakin Nabi Muhammad ada dengan aku ni nampak ni rambut dia. Jadi pembakar semangat kepada Khalid Al-Walid. Kita sekarang ni Abang Haji, kalau kita ni botakkan rambut, agak-agak isteri kutip dak rambut kita. Tobatlah hum. Penyapu mana? Intan, ambil penyapu ni bapak kamu. Ya Allah, bapak kamu ni pun kutip rambut sini. Ni halunya rambut tu. Siapa nak peduli dengan rambut kita? Akak-akak Nabi tidur di satu rumah Ummu Sulaim. Tilam dia tu bukan macam tilam kita. Kulit kambing tu dia asah dibuang bulu dia, jadikan lapik tempat tidur. Cuaca panas macam tadi ni tak panas lagi, ni duha tak panas lagi. Mai tengah hari Rasulullah tidur. Ekor bukannya ada. Bila tidur dalam keadaan panas, berpeluh. Bila Ummu Sulaim tahu Nabi tidur di situ, Ummu Sulaim ambil botol, dia kutip peluh Rasulullah. Di rumah dia ada peluh Nabi Muhammad. Wanginya lebih wangi pada kasturi. Jadi Ummu Sulaim nak buat ke maulid Nabi? Tak payah. Aku ada peluh Nabi. Tuan-tuan ada peluh siapa? Suami kita balik jogging. Suami berjogging 10 kilo. Berpeluh-peluh, baju basah, leher, pesen. Dia nak perah baju. Tak ada peluh aku ni. Wangi pada kasturi. Wangi pada kasturi. Rasulullah bila dia ambil wuduk, sahabat tunggu. Apa dia tunggu? Sahabat tadah tangan nak ambil air wuduk Nabi Muhammad berkat. Di antara orang yang tadah ialah Bilal bin Rabah. Tadah tangan
dapat air wuduk Nabi, sapu kat muka, sapu kat badan. Bila orang nampak Bilal bin Rabah tak ada air wuduk Nabi, dia orang datang dekat Rabah, dia orang pun ambil pula air daripada Bilal tu. Depa pula sapu. Ada sahabat yang lambat sampai, air dekat tangan Bilal dah habis, air dekat tangan sahabat yang ambil pun dah habis. Depa ambil tangan Bilal, depa ambil tangan sahabat Nabi yang pegang air wuduk Nabi, depa sapu pula, depa cium tangan sahabat Nabi tu. Pasal tangan tu pernah memegang air wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat. Kat Somboi kita tak dapat. Jadi macam mana kita nak gambarkan cintanya kita pada Rasulullah? Inilah salah satunya. Tak pernah jemu-jemu. Nama dia Maulidin Nabi. Jadi di mana yang kata salahnya? Sahabat Nabi memang tak buat. Sebab mereka dapat macam-macam dengan Nabi. Mereka dapat doa daripada Nabi. Nabi semayang dengan satu sahabat nama dia Rabi'ah. Semayang malam. Duduk berdua sembahyang Allahu Akbar. Sahabat ni jadi makmum. Sahabat jadi makmum. Habis sembahyang malam tu Nabi tanya dekat dia, apa yang kamu nak? Hei, Kak Nak, Nabi tanya, apa yang kamu nak? Kalau tuan-tuan lah Rasulullah tanya, Abang Bidin, kamu nak apa? Agak-agak Abang Bidin jawab apa? Tak tahu lah, kalau boleh nak minta tanah lah lepas tu, nampak tu. Kebetulan MB ada tuan-tuan, yang tu dah lah. Ilah dia kerja tanah, tak habis-habis tak ada. Kita ni tak nampak jauh. Yang sahabat Nabi dia nampak jauh. Dia kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak saya bersama dengan Rasulullah di hari kiamat? Itu yang dia minta. Dia nak duduk dengan Nabi di hari kiamat. Kata Nabi pada dia, kalau demikian banyakkan sujud pada Allah. Rupa-rupanya kalau nak duduk dengan Nabi di hari kiamat, banyakkan sembahyang sekarang. Tapi sekarang sembahyang makin lama makin pendek. Makin pendek. Biar betul Ustaz, saya subuh tetap 2, mana ada 1. Zuhur tetap 4, mana ada 2. Ustaz bohong Betul. Tapi makin ringkas. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iftitah tak ada dah. Dulu kecil-kecil iftitah Allahu Akbar kabira. Sekarang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Abang tak baca doa iftitah abang? Sunat. Habis daripada amin terus rukuk, abang tak baca ayat lah? Sunat. Dulu tarawih buat 20, sekarang 8. Abang tak buat 20 abang? 8 pun cukup lah. Dah nak mati lagi pendek sembahyang. Patutnya makin dekat mati makin panjang sembahyang, banyak sujud. Ini zikir pun tak ada dah. Habis sembahyang Allah, bangun buang kain telekung. Dia buang telekung tu melurut kain telekung di bawah, jadi bulat. Lepas tu dia langkah tu, elok dia tengok TV. Tak ada zikir dah mak. Bid'ah. Yang tengok TV tak bid'ah pula. Satgi masuk sembahyang isyak, dia masuk balik dalam lubang kain tu, dia tarik balik. Seminggu tuan-tuan kain macam tu. Punya malas nak sidainya. Ya Allah. Tu sebab ada orang nak sembahyang, dia masuk dalam kain hak bulat tu, dia angkat-angkat ular dalam tu tuan-tuan. Jadi akak-akak anda mampu mengubahnya kau Bila lipat elok-elok, sidai elok-elok, jangan duk main setung dalam tu je. Faham ke setung ni? Main tarik itu, tarik ular dalam tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama, jadi kalau ada orang sebut apa hukum dia? Hukum dia adalah harus. Ustaz, kami sayang pada Nabi setiap hari. Kami tak sayang pada Nabi setahun sekali macam Ustaz buat. Kami setiap hari kami sayang Nabi. Kami tak sayang setahun sekali. Ustaz sayang Nabi setahun sekali, 12 Rabiul Awal. Kami tiap-tiap hari Ustaz. Oh iya ke? Saya tanya balik. Abang sayang isteri setiap hari ke setahun sekali?
Oh, setiap hari saya sayang isteri. Habis tu kenapa sehari dalam setahun bawa isteri pergi Ipoh makan kat hotel ke Sherina? Ui, berdua makan. Hari apa ni tuan? Hari ni hari ulang tahun isteri saya dengan saya kahwin 50 tahun. Oh, hari ni special sikit makan. Ada lilin, ada kek. Tuan makan lilin ke? Tak, lilin tak makan, kek saja. Hari ni saya nak bagi hadiah pada isteri saya. Hari ni saya nak bawa dia berjalan, pergi Gunung Lang naik bot. Nampak? Hari ni saya nak bawa dia berjalan, bagi seronok dia. Adakah tuan sayang pada isteri tuan hanya pada hari ulang tahun? Tak, saya sayang setiap hari. Hari ni kenapa buat lebih? Hari ni pasal ulang tahun, anniversary. Oh, begitulah kita sayang Nabi setiap saat. Kenapa hari ni lebih? Hari ni hari ulang tahun 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal hanya ada sekali dalam setahun. Mana ada tiap-tiap hari? Maka kita sambut 12 Rabiul Awal. Kalaulah tiap-tiap hari sambut, agak-agak jadi apa? Kalaulah tuan-tuan tiap-tiap hari buat perarakan Maulidur Rasul, agak-agak jadi apa? Bomba tak ada kerja, pejabat tanah tak ada kerja, Tok Ngulu tak ada kerja. Sallallahu bialan sampai situ Malaysia ni. Tu nak kerja apa? Memadailah kita sambut satu hari saja, nama dia Rabiul Awal 12. Yang lain-lain tu kerjalah macam biasa. Yang tu pun nak fikir kan? Lah. Baik. Kenapa yang kita kena buat? Tadi hukum dia. Sekarang kita tengok kenapa maulid ni kena buat. Baik. Saya dah ceramah ni tuan-tuan 33 tahun. Bermula saya ceramah daripada tahun 1990 sampailah sekarang. Ujian ramai kat jentu ramai. Kali ni kena baik menung tuan-tuan. Allah, betul kena masuk sikit pencin lah. Apa yang kalau Tok Salahuddin kena soalan macam tu, lantak kamu saya Piramli, kenapa dia tak boleh membaca? Kenapa dia tak boleh menulis? Adalah sebab dia ada kitab namanya Al-Quran. Kalau dia pandai membaca, kalau dia pandai menulis, kalau dia ada ustaz, kalau dia ada tok guru, kalau dia ada profesor, nanti bila dia baca Al-Quran, orang kata itu mesti dia tulis sendiri tu. Dia pun pandai kan? Dia belajar kan? Ni syekh apa gitu, ngajar pandai tu. Bila Nabi Muhammad baca ayat Quran, orang-orang tengok dia tak pergi sekolah, dia tak boleh menulis, dia tak boleh membaca, dia tak ada tok guru. Macam mana dia boleh baca Quran yang begini sedap? Ini bukan kata-kata Nabi Muhammad, ini bukan kata-kata dia, ini mesti orang mula mengkaji. Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke laut, tapi dalam Quran berapa banyak ayat tentang laut. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah cerita tentang perselisihan malam dan siang. Allah cerita tentang langit. Nabi Muhammad tak pernah sampai pun tuan-tuan nak bincang. Nabi Muhammad tak pernah pergi pun mandi laut, tapi Nabi cerita keadaan laut. Ada satu orang besar lah dulu ni. Saya duduk lepak dengan dia dekat Mekah tu. Saya kata kat dia, Tok, sepanjang Tok duk mencari kapal terbang yang hilang ni, apa benda yang Tok jumpa? Sebab dia cari kapal terbang kita yang hilang. Dia kata, Ustaz, kita cari kapal terbang tapi Allah tunjuk hal lain. Oi, tunjuk apa pula? Kita cari kapal terbang kita yang hilang tu Ustaz, sampai nu lautan Hindi tu. Pi Australia tu, laut gila punya dalam tu. Dalam punya gila, pi hantar teropong turun ke bawah, cari frekuensi ke apa benda kan, nak tengok ada tak. Oi, itu jumpa apa? Allah, kami jumpa Ustaz, di bawah laut sana ada api. Api tu keluar daripada bawah laut, keluar, dan api tu tak terpadam, sentiasa mengalir. Dalam laut air, tapi api ada keluar, ada mengalir air, api. Saya kata memanglah dalam Quran ada sebut dalam laut itu ada api.
Dia kata, betul Ustaz, bila saya baca benda tu, saya tengok benda tu, subhanallah, betul apa yang Quran cakap. Adakah Nabi Muhammad pernah menyelam dalam laut? Tak pernah. Habis itu macam mana dia tahu bahawa dalam laut itu ada api yang mengalir? Allah yang buat, Allah yang turunkan Quran. Nak membuktikan bahawa Al-Quran itu Allah yang buat, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah pergi. Sebab tu Nabi Muhammad tak membaca dan tak menulis. Kalaulah Nabi Muhammad ada cikgu, dia tengah duk ceramah macam kita sekarang ni, cikgu Nabi tu di bawah, ustaz Nabi di bawah, prof Nabi di bawah. Prof dia duk bangga tengok, menyembah dengan kawan dia. Muhammad ni saya yang ajar dulu. Waktu tadika saya ajar dia dulu tak pandai sangat, saya ketuk kepala dia tu, ya pandai tu. Guru dia akan mengaku, aku yang ajar dia. Sekarang siapa guru dia? Seorang pun tak ada. Sebab tu kemuliaan Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad, sampai ulama-ulama kata waktu dia lahir dah siap disunatkan, supaya orang tak tengok aib Nabi. Kalaulah Nabi ada Tok Mudim, tuan-tuan, mesti Tok Mudim dia bangga. Tu dia tu, aku yang sunat tu. Dia pasang signboard rumah Tok Mudim, Mudim Rasulullah, mesti laku rumah dia, tuan-tuan. Tak ada siapa boleh cah Nabi macam itu. Begitulah Allah jaga Nabi Muhammad. Tiba-tiba hang kata aku ada ijazah, aku ada master, aku lagi pandai daripada Nabi. Allah kata allamahu syadidul quwa, yang mengajar Nabi Muhammad yang paling kuat sekali, yang sangat kuat. Itulah tok guru dia. Allah Ta'ala ajar dia melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi tuan-tuan jangan faham bahawa kita ni pandai. Kita ni walaupun pandai, pergi sekolah pandai, berapa ramai kena kelentong. Halo? Ya, puan ada hubungi kita ke puan? Tak adalah, awak yang call kita tadi, awak kata daripada Mahkamah Kuantan. Ya, ada masalah apa puan? Kepala otak engkau tuan-tuan ni. Mungkin puan ada tak apa, kita akan sambungkan ke Balai Polis Kuantan. Mungkin puan ada kes di sana. Oh, kita pun tunggulah. Ya, saya Sarjan Senin, ada masalah apa? Oh, bagi nombor IC puan, puan ada tunggakan saman lah puan. Sudah. Ada hari ni patutnya puan pergi ke mahkamah ni. Kalau puan tak bayar saman ni, puan kena penjara ni. Sudah. Dengar penjara ke Pucat Lesi, Makcik Zul. Akhirnya lebuh 3,000, lebuh 4,000, lebuh 10,000. Tu nama dia scammer. Kak Som tu kerja apa? Pensyarah universiti. Ada pensyarah universiti bercinta dengan Mak Saleh, 500,000 juta kena tipu. Duk bercinta. Mak Saleh tu kata kami hantar cincin dekat kamu sebagai tanda kasih. Custom KLIA telefon dia. Encik puan ada dapat parcel dari USA ni, ada cincin lah, tapi tak lepas cukai. Puan kena riliskan 50,000 baru kita keluarkan. 50,000 sayang dekat Mr. John punya pasal 50,000. Bayar 500,000 juta habis. Yang kena tipu tu nama dia profesor. Dia cerdik ke bodoh? Nama dia kurang bijak. Sebab tu Kak Leha, Abang Bidin, berhati-hatilah. Kalau duk terima panggilan macam tu, pembohong belaka. Ustaz macam mana nak letak Ustaz? Letak sajalah. Tapi sebelum letak, boleh cakap dengan Puan Osman ni. Ya, saya Haji Osman. Ya. Apa hari? Ya, ada sikit je. Macam ni lah, saya ni tengah duk belajar santau. Jadi saya tak tahu nak lepas kat siapa santau ni. Boleh bagi nombor awak tak? Dia letak terus engkau. Itulah cara dia supaya dia pun tak telefon kita dah. Boleh faham? Ada pula yang telefon kita, ya Haji Zaliha, saya daripada JNT. Ada barang saya Zaliha dekat JNT ni, alamat pada Haji Zaliha. Saya tak ada macam ni lah. Kalau ada pun ambil lah, beda-beda lah kat kawan-kawan kau. Makcik sedekah aja. Okey, Assalamualaikum, letak makcik. Jangan dilayan. Layan habis, bagi nombor akaun, bagi nombor tinggal sekupang dalam bank ni.
Nabi Muhammad bukannya orang kena tipu. Di mana bodohnya Nabi Muhammad? Kita hak bijak-bijak ni pun kena tipu. Nabi Muhammad tak ada siapa boleh tipu dia. Allah jaga dia. Mulianya Nabi Muhammad tu. Ustaz, apa lagi yang Ustaz jumpa? Oh. Ya. Kita sebagai suami isteri, nak suami tu sentiasa di samping isteri. Betul Ustaz? Betul. Bila suami di samping isteri, maka dia mewujudkan suasana kasih sayang Ustaz? Ya, betul. Soalan saya, waktu Nabi Muhammad duduk dalam gua, Khadijah dan isterinya Khadijah dan anak-anaknya duduk di Mekah. Soalan saya, adakah suami yang bertanggungjawab duduk dalam gua, isteri duduk di rumah bela anak-anak? Tadi Ustaz cakap kan, suami yang baik, isteri yang baik duduk sekali kan. Sekarang Nabi Muhammad baik ke tidak? Adakah itu contoh suami budiman, suami misali? Duduk dalam gua relax-relax, isteri duduk bela anak. Kalau tuan-tuan lah ada orang tanya macam tu, tentang kata apa? Ya tak ya juga inilah pemikiran zaman sekarang. Kalau kita tak buat majlis maulid macam ni, pemikiran macam ni dia akan ambil pemikiran anak-anak kita. Saya banyak kali berdialog, saya banyak kali berdiskusi